Adakah rakyat Malaysia bersedia untuk persaraan dan hari tua? Tahukah anda, 23% dari pesara tidak mempunyai insurans kesihatan meskipun berisiko menghidapi demensia dan Alzheimer? 1 dalam 10 warga emas menghidapinya. Apakah itu demensia? Demensia adalah keadaan perubatan yang menyebabkan ingatan dan kebolehan mental secara beransur-ansur menjadi lebih buruk dan menyebabkan tingkah laku keliru. Siapakah yang mempunyai risiko lebih tinggi mendapat demensia? Wanita, mereka yang mengalami masalah tekanan darah, penyakit kencing manis, penyakit jantung, paras lemak dalam darah yang tinggi, mereka yang mengalami penyakit Parkinson, mereka yang terencat akal atau mempunyai tahap pembelajaran yang rendah, faktor keturunan. Warga emas yang mempunyai tahap pendidikan yang lebih tinggi mempunyai prevalence yang lebih rendah iaitu 9.1% dalam kalangan yang mempunyai pendidikan sekolah rendah dan 4.4% dalam kalangan yang mempunyai pendidikan peringkat menengah berbanding mereka yang tidak mempunyai pendidikan formal sebanyak 22%. Warga emas yang tinggal di bandar mempunyai prevalence yang lebih rendah sebanyak 7% berbanding yang tinggal di luar bandar iaitu 13%. Warga emas perempuan lebih berisiko menghidapi demensia berjumlah 10% berbanding lelaki iaitu 7%. Warga emas yang masih berkahwin pula mempunyai kadar prevalence yang lebih rendah iaitu 5% berbanding warga emas yang lain yang berjumlah 15%. Bolehkah demensia dirawat? Pada masa ini, demensia tidak boleh diubati. Terdapat beberapa jenis ubatan yang boleh menolong dalam mengawal gejala yang meningkatkan fungsi kognitif. Ada juga ubatan yang digunakan untuk merawat psikosis, kemurungan dan masalah emosi. Apa yang boleh dilakukan? Mewujudkan kesedaran tentang masalah demensia. Saringan kesihatan di klinik kesihatan primer. Mendapatkan rawatan. Memberi sokongan komuniti untuk pesakit demensia dan penjaga mereka. Apakah itu Alzheimer? Penyakit Alzheimer melemahkan pertuturan, kewarasan, ingatan, pertimbangan, perubahan personaliti, tingkah laku yang tidak terkawal. Ia bukanlah disebabkan penuaan. Ia dikaitkan dengan pembentukan dan perubahan sel-sel saraf normal yang menjadi serat. Ramai tidak tahu tentang pentingnya insurans. Insurans adalah untuk melindungi individu dan keluarga daripada risiko, menjamin masa hadapan, menjadi pampasan jika berlakunya risiko dan adalah salah satu cara untuk menabung. Jenis insurans: insurans am, insurans hayat. Insurans am termasuk insurans kemalangan, insurans kebakaran, insurans marina atau penerbangan, insurans kecurian, insurans jaminan setia, insurans kesihatan, insurans pendidikan, insurans gadaian. Insurans hayat termasuk insurans hayat hidup, insurans endowment, insurans hayat sementara. Usah bimbang, anda boleh mendapat pakej insurans yang sesuai dengan kemampuan anda. Jenis aset kewangan: sijil deposit. Sijil deposit adalah perjanjian antara seorang pelabur dan sebuah bank, di mana pelabur tersebut bersetuju untuk menetapkan bahawa sejumlah wang didepositkan ke bank tersebut dan sebagai pulangannya dijanjikan suatu kadar faedah yang dijamin. Bond. Bond dijual oleh syarikat-syarikat atau kerajaan untuk membantu mendapatkan dana bagi projek-projek jangka pendek. Dokumen perundangan menyatakan berapa banyak wang telah dipinjamkan oleh pelabur tersebut kepada peminjam dan bila ia perlu dibayar balik bersama faedahnya serta tarikh matang bond itu. Saham. Saham memberikan pembuat deposit pemilikan ke atas sebahagian dari suatu syarikat dan sebahagian dari keuntungan atau kerugian syarikat tersebut. Boleh dipegang untuk sebarang tempoh masa sehingga pemegang saham tersebut memutuskan untuk menjualnya kepada pelabur lain.